Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Saya, Muhammad Syafiq bin Muhammad Nazli, akan mengetuai perbincangan hari ini yang bertajuk Nilai Kemanusiaan dan Realiti Kemanusiaan pada Masa Kini. Bersama saya pada hari ini adalah Cik Nur Siti Nur Syazwani binti Muhammad Rasidi, Cik Wan Anissa Sofia binti Wan Nawi, dan Cik Amira Syahidah binti Muhammad Syukur. Tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Cik Siti Nur Syazwani bagi menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan nilai kemanusiaan. Assalamualaikum. Seperti yang anda tahu, nilai kemanusiaan adalah nilai yang sangat penting dan wajar dijaga oleh setiap masyarakat. Hal ini kerana nilai kemanusiaan adalah nilai yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat sepanjang hari. Jika kita tidak menjaga nilai kemanusiaan kita sendiri, netizen akan cepat mengatakan bahawa kita merupakan warga tidak mempunyai nilai kemanusiaan dan ini boleh menjejaskan imej dan nama baik kita sendiri. Saya juga ingin menerangkan tentang kepercayaan manusia itu adalah teras altruism. Seperti yang kita tahu, altruism adalah falsafah yang menekankan kepuasan makhluk dari segi spiritual dan material yang boleh meningkatkan kualiti hidup supaya menjadi lebih baik. Terima kasih Cik Syazwani atas perkongsian yang penuh informasi itu. Sekarang, saya akan menjemput Cik Wan Anissa Sofia bagi menceritakan tentang konsep kemanusiaan kepada kita semua. Terima kasih Encik Syafiq. Seperti yang anda semua sedia maklum, akal nilai kemanusiaan adalah akal fikiran manusia itu sendiri. Ini dapat dibuktikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan akal fikiran kepada manusia supaya setiap manusia boleh menilai mana yang buruk dan mana yang baik dengan mudah. Oleh itu, semua insan yang berakal waras wajib mempunyai sifat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan juga penting kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan nilai kemanusiaan juga amatlah penting untuk menjaga hak-hak manusia dan makhluk lain di muka bumi ini. Terima kasih Cik Sofia atas pencerahan tentang konsep kemanusiaan. Seterusnya, saya akan menjemput kesemua sahabat saya untuk menerangkan kebaikan mengamalkan nilai kemanusiaan dan beberapa cabaran yang dihadapi pada masa kini. Saya akan memulakan topik ini dengan menceritakan tentang nilai kemanusiaan sesama manusia. Tujuan utama untuk memupuk nilai kemanusiaan sesama manusia adalah untuk membina masyarakat yang lebih prihatin dan untuk merapatkan jurang antara golongan marhain dan golongan elit. Dalam masa pandemik ini, ramai telah menunjukkan nilai kemanusiaan dan antara yang jelas adalah pendakwa tempatan iaitu Ustaz Abid Liu yang telah banyak membantu golongan yang memerlukan dalam pelbagai bentuk, tak kisah sama ada dalam pemberian makanan ataupun pemberian barangan. Contoh yang telah ditunjuk ini sangatlah baik, walau bagaimanapun masih terdapat cabaran yang dihadapi di luar negara. Sebagai contoh, etnik Rohingya yang ditindas di negara sendiri dan sekarang hidup secara tidak bernegara. Ini adalah contoh cabaran yang dihadapi oleh etnik Rohingya kerana beberapa golongan tidak memupuk nilai kemanusiaan sesama manusia. Seterusnya, saya menjemput Cik Amira untuk menerangkan nilai seterusnya. Nilai kedua adalah nilai kemanusiaan terhadap haiwan. Tujuan utama untuk memupuk nilai kemanusiaan terhadap haiwan adalah untuk memelihara habitat haiwan agar kepupusan spesies haiwan terancam dapat dibendung. Sebagai contoh, kerajaan telah mengisytiharkan Akta Kebajikan Haiwan dan Akta Perlindungan Hidupan Liar demi menjaga kesejahteraan haiwan. Cabaran yang jelas pada masa kini adalah kekejaman yang telah berlaku terhadap haiwan. Pada tahun 2018, kes penderaan telah mencatatkan peningkatan dari 510 ke 662 kes.
Hal ini sangat membimbangkan, tetapi pihak yang berkemanusiaan akan bersatu dan menurunkan kes ini. Seterusnya, saya ingin menjemput Cik Sazwani untuk menerangkan nilai seterusnya. Yang seterusnya adalah nilai kemanusiaan terhadap alam semula jadi. Tujuan menerapkan nilai ini adalah untuk bumi menjadi lebih kuat dan mengalami kurang kemusnahan seperti penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Baru-baru ini, negeri Selangor telah mengalami gangguan air kerana pihak yang tidak bertanggungjawab telah mencemarkan sungai dan mengganggu bekalan air di negeri Selangor. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku lagi sekali, pihak kerajaan telah menyaman pihak berkenaan sebagai denda kerana telah melakukan kemusnahan dan tidak mematuhi nilai kemanusiaan terhadap alam semula jadi. Bagi menerangkan tentang nilai yang terakhir, saya mempersilakan Cik Sofia untuk memberikan penjelasan tentang nilai terhadap harta benda awam. Bagi nilai kemanusiaan terhadap harta benda awam pula, nilai ini bertujuan supaya harta benda awam tidak dirosakkan dan disalahgunakan agar masyarakat lain boleh menggunakan kemudahan awam tersebut dalam jangka masa yang lebih lama. Masalah yang menjadi sinonim dengan harta benda awam ialah gejala vandalisme. Vandalisme adalah satu perlakuan merosakkan dan mencacatkan harta benda awam itu. Untuk membendung masalah ini, langkah yang paling mudah untuk dilakukan adalah didikan dari awal. Ibu bapa wajar mengajar anak-anak mereka tentang kepentingan nilai kemanusiaan terhadap harta benda awam, dan ini boleh mengurangkan masalah vandalisme yang berlaku pada masa kini. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya kerana telah menerangkan secara mendalam tentang nilai kemanusiaan yang penting sebentar tadi. Bagi menutup perbincangan ini, saya ingin menjemput Cik Amirah untuk melakukan kesimpulan tentang topik yang baru sahaja dibincangkan ini. Kesimpulan yang boleh dilakukan adalah nilai kemanusiaan adalah satu nilai yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masa akan datang. Selain itu, saya mendapati bahawa penerapan nilai ini boleh dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira pangkat, bangsa dan agama. Akhir sekali, bagi memahami secara lebih mendalam tentang nilai kemanusiaan, kita boleh melibatkan diri dengan aktiviti kemanusiaan, dan ini boleh membentuk jati diri serta membina masa depan yang sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Amirah atas kesimpulan yang diberikan tadi. Dan juga ribuan terima kasih kepada sahabat saya yang bersama menjayakan perbincangan ini. Akhir kata, saya ingin memohon maaf jika ada terkurang kerana yang baik datangnya dari Allah dan yang kurang datangnya dari pihak kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.